Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil, tuan-tuan imam, pengurusi ahli yang terkuasa Masjid Tengku Azizah, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang berbahagia 26 hari bulan 9 2020 kita dapat bersama dalam majlis ilmu, dalam siri-siri pengajian di masjid kita ini. Alhamdulillah, kerana kita hidup di atas dunia ini seperti yang telah diberi tajuk, iaitu dunia bukan tempat tinggal, tetapi dunia adalah tempat meninggal. Maka pihak masjid meletakkan tajuk persiapan untuk kita menghadap bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Artinya kita hidup atas dunia ni kena sentiasa ada persiapan, sebab perjalanan kita semenjak daripada ibu melahirkan kita ke dunia dulu tak pernah berhenti, tak pernah pause walaupun seminit. Perjalanan menuju ke akhirat berterusan. Hujan ke panas, waktu Covid mari ke tak Covid mari, dia berjalan semua. Cuma kita tak terasa, kita tak sedar. Sebab kadang-kadang bila umur bertambah, orang pakat makan kek, suka-suka, ada setengah model lagi tiup lilin. Jadi tidak berasa bahawa sebenarnya kita bukan menyambut hari lahir, menyambut hari semakin hampir. Hampir dengan apa? Dengan mati. Manusia atas dunia ni dia akan berubah setiap saat. Bila kita tak berubah, tuan-tuan dan puan-puan ingat, tanda satu maklumat, kita tidak akan berubah bila masuk dalam syurga esok, umur kita tak berubah. Sebab apa umur tak berubah? Sebab dia tidak ada siang dengan malam. Jadi tak ada hari nak kira. Berapa hari duduk sini? Tak ada. Tak boleh kata kita nak memikir, berapa tahun dah masuk dalam syurga ni? Tidak ada tahun. Yang pentingnya para jemaah sekalian, kita tak sedut memikir berapa tahun. Yang kita kena fikir, bagaimana kita nak dapat tempat di dalam syurga yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tuhan kata uiddat lil muttaqin. Allah kata aku sediakan syurga ini kepada orang yang bertakwa. Maknanya bila kita tahu lorong ke syurga melalui lorong takwa, maka kita kena sentiasa menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat, oleh kerana perjalanan itu tak pernah terhenti, maka kita diminta supaya sentiasa mengingati mati. Di sini ada dua perkara yang hampir sama tapi ada perbezaan. Cuba tuan-tuan jawab soalan dia mudah ya, bunyi. Apa beza di antara takut mati dengan ingat kemati? Jelas soalan? Apa beza di antara ingat kemati dengan takut mati? Siapa nak jawab dulu? Silakan. Kita beri alik ni dulu. Hari ni kita bagi dua zon. Satu, dua, hak dalam tu tiga. Siapa nak jawab? Beza di antara ingat mati dengan takut mati. Kalau jawab salah tak kena denda, betul boleh hadiah. Ini betul ni. Kalau kena denda tak apa nak jawab dah. Tapi hadiah ada insya-Allah. Setakat mana ada lah. Sila. Alik ni dulu. Dah boleh.
Kalau takut, tak lalu makan. Ya, sebab takut. Salah. Kalau takut, dia panggil beza sikit ya tu. Kalau sekali dengar, oh saya takut mati, sama ya. Tapi saya ingat ke mati lebih kurang. Tapi bila ada dua perkataan mesti ada perbezaan. Ya. Jadi jawapan dia tadi, kalau orang ingat ke mati, dia akan sentiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Orang ajuk kita pak buat maksiat, jangan weh. Kayaknya mati ketika ni nak jawab mana depan Tuhan. Kita takut. Mana orang ingat ke mati, dia tak akan buat benda maksiat sebab dia ingat. Dia di hadapan dia mati. Tapi orang takut ke mati ni, orang tak mau mati. Macam kita ni di antara orang yang takut mati belakang ni. Nah, pasal tu orang mari jual ubat apa pun. Laku belaka ubat. Ubat ni kalau makan dia agak masya-Allah hilang belaka segala penyakit. Beli kita 300 400 kotak beli dah. Makan tak jadi apa juga. Itu dia panggil beza di antara takut mati, ingat mati. Jadi kita kena dua-dua. Mentah kau tak takut mati, musim Covid mari pun duduk. Orang panggil Covid lah tak. Kita ni tawakal, kita tawakal pada Allah, tapi usaha kena buat. Tak boleh orang panggil suka-suka. Maka para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memberi peringatan besar kepada kita dalam surah Ali Imran, tanda surah ni. Nanti ni kita tanya pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Tulis surah Ali Imran 185. Kalau boleh ambil ayat ni dengan terjemahan dia, tulis besar letak dinding rumah kita. Pagi-pagi petang-petang kita baca ayat ni. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap diri yang bernyawa, Allah kata dia akan merasai mati. Mati ni kita akan rasa. Pasal tu dia panggil sakarat al-maut. Inna lil mauti la sakarat. Mati tu ada kesakitan dia. Sakit. Tapi berbeza cara sakit, kita tengok nanti kejap. Mana setiap yang bernyawa dia akan merasai mati. Bila mati bermakna tamatlah tempoh kita atas dunia. Tuan-tuan kena ingat perjalanan hidup kita ni akan melalui 3 fasa. Ringkaslah kita ambil fasa yang pertama, fasal al-hayah fi dunia. Kita hidup atas dunia lah ni. Nama dia hidup atas dunia. Siapa dia boleh jawab kenapa sekarang ni dia panggil dunia? Hak jawab dah tak boleh jawab dah. Nak lain pula. Kenapa kita panggil dunia? Bila kita dalam kepala kita, bila kita kata dunia, kita duk nampak dengan perhiasannya, dengan godaannya. Tapi makna lain ada satu lagi. Dunia makna apa? Jawab boleh tapi hadiah sah. Saya lah. Siapa-siapa pula? Nak semangat ni. Biar nampak ahli masjid kita ni nampak aktif. Dipersilakan. Jawab ya, tak kena tak apa. Ya. Dunia ni maknanya hot learning. Itu maksud dia. Kita hidup dunia. Hidup di atas dunia maknanya negara kita sekarang. Itu makna dunia. Pasal tu kita belajar kan dalam Isra' dan Mi'raj, Nabi kita naik ke langit dunia. Mana langit dunia? Langit yang paling hampir, yang dekat. Maknanya hidup kita learning, itu dia panggil hidup di alam dunia. Lepas pada ni, tak tahu berapa lama, mungkin dalam masa yang terdekat, malam ni, esok, 10 tahun, 20 tahun lagi, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kita akan mati. Bila mati, itu dia panggil alam barzakh. Secara umumnya dia panggil alam kubur. Alam kubur. Dia kata ada juga orang yang mati tak masuk kubur.
Contohnya orang yang mati dalam laut pakai hilas itu, tak masuk kubur dia. Tapi secara majoritinya, secara umumnya bila orang mati, thumma amatahu fa aqbarah, kemudian bila dia Allah Taala matikan dia, maka dikuburkan, kan? Maka dia panggil alam kubur ini alam selepas dunia, nama dia alam barzakh. Sebab apa nama dia alam barzakh? Sebab dia panggil alam pemisah. Dia duduk atas dunia. Mana kubur dia? Tu. Kalau kita pergi korek, ada tuan dalam. Nah, kalau tak ada tuan penuh pun ada tulang. Tapi dia punya muamalatul akhirah. Interaksi dia, interaksi akhirat. Tak sama dah. Nabi sebut, bila kita hantar jenazah ke kubur, kan, kita pun balik. Orang mati, yasma' qur'ani alikum, dia dengar tapak kaki kita balik. Balik dah lah. Tak ingat apa dah dia. Bila kita pergi kubur, sunnah yang Nabi kita ajar apa dia? Bagi salam. Nah, ingat salam. Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Cuba tuan-tuan pergi ke kubur, malam-malam kita pergi nak lembutkan hati, pergi kubur ziarah, kita bagi salam dengan kita faham makna dia, insya-Allah akan menambahkan keinsafan. Assalamualaikum ya dara qaumin antumus sabiqun wa nahnu lahiqun. Mungkin dulu kami akan ikut kemudian. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Jadi kalau kita sebut macam ni, kita akan terasa, tak lama aku ni pun. Hari ni kita wisalah ratah, lepas ni orang bagi salam kita pula. Maknanya itu dia panggil alam barzakh. Dia orang mati dia tahu siapa dia pergi kubur dia, tapi dia tak boleh jawab. Dalilnya setelah Nabi kita berlaku peperangan Badar. Peperangan Badar ni tanda dah. Pelajar-pelajar kita ni tanda tulis. Iaitulah berlaku pada 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah. 17 Ramadan. Dia kaedah begini tuan-tuan. Bila kita pergi mengaji, kalau kuliah berkitab, kena bawa kitab, jangan tak bawa. Kalau tak ada kitab, macam kuliah ceramah umum perdana gini jarang-jarang, kita bawa kertas, baru jadi, kan? Pasal itulah Imam Syafi'i dia selalu memperingatkan kita. Imam Syafi'i kata, siapa dia pergi majlis ilmu tak bawa kalam, tak bawa kertas, samalah seperti orang pergi tempat kisah gandum tak bawa gandum. Imam Syafi'i kata, kalau anak tak kata dah. Tapi kita sebut hak dia kata. Baik. Kalau dia kata tak apa, sekarang ni ada note dia panggil, boleh tulis ada. Tulislah, takut cuma takut masuk muka lain kau pakai sengat situ tahu. Ilalah puan. Yang kedua dia panggil alam barzakh, maknanya alam pemisah. Tidak duduk atas dunia dan belum lagi ke akhirat, maka interaksi dia berbeza. Di antara doa Nabi kepada mayat, Nabi kata, fafsah lahu fi qabrihi, ya Allah luaskanlah kubur dia. Kubur luas mana? Kita gali lahak sudah betul-betul teluh mayat. Tiba-tiba Nabi kata, wafsah lahu fi qabrihi, ya Allah luaskanlah kubur dia. Macam mana Allah Taala luaskan kubur? Dalam riwayat lain kata, bila malaikat angkat orang mati ni, dia angkat dia, dudukkan dia, masa dia nak tanya soalan, pada waktu itu yufsah lahu maddal basar, orang yang baik-baik dibuka, diluaskan kuburnya seluas mata memandang. Mata kita ni 9.9 orang panggil dah, hok cukup molek ni. Berapa jauh boleh pergi? Kita tengok tengah padang, 1 kilometer lebih. Pasal itulah kita kata interaksi dengan orang kubur, kita kata sempitnya kubur. Kalau orang baik, insya-Allah yufsah lahu maddal basar, diluaskan kuburnya seluas mata memandang. Allahu akbar. Dan ada doa lain juga, jadikan kubur itu, Nabi kata, imma raudatun min riyadil jannah, sama ada dia itu taman syurga ataupun sebaliknya, wal iyazbillah. Maka kerana itulah kita sentiasa berdoa, Allahumma ja'al kuburana raudatan min riyadil jannah, ya Allah jadikan kubur kami taman syurga, wafsah lana, ya Allah perluaskanlah dia kepada kita, luas, lebih pada rumah dia lagi luas. Maka dalam ayat ini Tuhan kata apa? Bila kita baca tengok ayat pagi-pagi, kullu nafsin za'iqatul maut,
Setiap diri akan merasai mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah kata, balasannya aku beri pada hari kiamat. Tunggu. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Siapa dia lepas daripada neraka, dia ke syurga. Faqad faz. Ujung ayat ini Allah pergi peringat kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup pada dunia ini kebanyakannya mata benda yang memperdayakan. Dalam bahasa lain dia panggil sarabin. Sarab bahasa Arab. Bahasa orang kapur kata, tak tahu, kitab Jawi lama-lama dia terjemah sarab dengan mana aling-aling. Ya, apa dia aling-aling ni? Tanya orang muda tahu, aling-aling apa dia? Dalam kitab terjemahan Pimpinan Rahmah dia terjemah aling-aling. Siapa dia tahu aling-aling ni? Orang lama tahu sikit kot. Aling-aling. Kalau orang muda ni dia panggil fata morgana. Ni orang cikgu fata morgana apa dah? Fata morgana ni hok kita tengok tengah pada ada air, kan? Tengah jalan. Oi, ada air. Di dekat pasal. Terutamanya waktu panas tengah hari. Mana dia panggil dunia ni kasarab, macam fata morgana, nampak air tengah di tak ada. Baiklah para jemaah sekalian. Kata di sebahagian daripada ulama saleh kata hazihil ayah. Ayat ini fiha ta'ziyatun li jami'in nas. Allah merupakan takziah kepada semua manusia kerana tidak ada manusia yang hidup atas dunia ni kecuali akan merasai mati. Allahu akbar. Baik. Suatu hari Sayyidina Jibril datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Allahu akbar. Hiduplah bagaimana mu nak hidup atas dunia ni, suatu hari kamu akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Mu kerjalah, buatlah kerja apa yang kamu nak buat, kerja perbuatan kamu itu akan dibalas. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Sayanglah siapa yang kamu nak sayang atas dunia ni, tapi suatu hari kamu akan berpisah dengan dia. Kita sayang kepada isteri, sayang ke suami, sayang ke anak-anak, kita akan berpisah juga. Sayang ke harta benda kita, kan? Maka Nabi kata apa? Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Allahu akbar. Nih, semua tu muqaddimah. Mu hidup, mati. Mu berkawan, berpisah. Kamu sayang, kita akan tinggalkan. Tapi kemuliaan seorang mukmin itu duduk di mana? Qiyamul lail. Orang yang mampu bangun pada waktu malam. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Mereka boleh angkat tubuh dia daripada tilam yang empuk bila semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Ini manusia yang punya kemuliaan. Masya Allah, tabarakallah. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan seorang manusia itu juga duduk di mana? Apabila dia tidak bergantung dengan manusia. Mana kita tidaklah duk ikut punggu orang, yang kata orang. Asalkan ada benda ikutlah. Hadis ini diriwayat oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, kata di muhaqqiq isnaduhu hasan. Baiklah para jemaah sekalian, ini di antara kata-kata Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi motivasi kepada kita. Sayanglah siapa yang kamu nak sayang, kamu akan berpisah. Pasal tu kita kena belajar berpisah-pisah. Nah, jangan sampai mereka tak pernah berpisah, akhir kali bila berpisah susah. Oh, macam mana kita nak berpisah, nak berjauh-jauhan dengan keluarga kita? Sekali-sekala mari bulan Ramadan contohnya, 10 hari kita iktikaf di masjid. Kita nak tengok apa jadi di rumah kita. Nah, ataupun kita pergi umrah, pergi haji 40 hari, balik-balik rumah kita aman damai, dijaga oleh keluarga kita yang masih ada. Maknanya kalau aku mati sehari dua ni pun, insya-Allah anak-anak kita terjaga. Itu dia panggil latihan. Kita ni banyak ke latihan-latihan. Baik. Dalam sebuah hadis lagi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ubadah ibnu Samit. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Nabi kata, siapa dia suka nak bertemu Allah, Allah suka nak jumpa dengan dia. Kita hari ni suka ke tak suka bertemu Allah? Nak bertemu Allah Ta'ala ni tak boleh masa hidup, kena mati. Suka ke kita dengan mati?
sebut hal tu witi sebentar, slow balik dah. Nabi Musa alaihissalam, Allah hantar dia bermunajat di Bukit Tursena. Berapa hari? Salatina 30 hari. Wa atmamnaha bi'ashri, tambah 10 lagi jadi 40 malam. Dia bermunajat. Wa kallamahu rabbuhu, Allah Taala berkata-kata dengan Sayyidina Musa alaihissalam. Jadi Musa ni tak puas hati dengar suara saja, qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tunjuklah aku nak tengokmu. Allah kata lan tarani, tak boleh tengok atas dunia ni Musa. Nak tengok juga, tengok bukit. Kalau bukit itu stabil, tak pecah, mu boleh tengok aku. Jadi Allah Taala tunjuk sikit ya kepada bukit, meletup bukit. Nabi Musa pengsan. Baik. Kita dalam hadis ni Nabi kata waman kariha liqa Allah, siapa dia tak suka nak jumpa Allah, karihallahu liqa Allah Taala tak suka nak jumpa dia. Siapa dia nak mati tak nak kita kan? Adakah bila kita tak nak mati bermakna kita tak nak jumpa Allah? Ini kepahaman yang perlu dibetulkan. Aisyah radhiyallahu anha bila dia dengar hadis ni, dia pun tanya, "Ya Rasulullah, inna lanakrahul maut." Kita semua ni memang tak suka mati, kita tak suka mati. Adakah ini makna kita tak suka jumpa Allah? Sedap soalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa zak." Bukan itu maksudnya. Maksud dia dengar tuan-tuan, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang ini insya-Allah. Walakinnal mu'min iza hadarahul maut. Orang mukmin ni apabila dia nak mati. Dengar ni, orang mukmin apabila dia nak mati, busyira biridwanillahi wa karamih. Allah wa karamatihi, malaikat datang. Malaikat ni dia mari, para jemaah sekalian, tanda malaikat bila orang ni orang yang istiqamah, orang yang beriman kepada Allah Taala, dia betul-betul mantap iman dia, bila nak mati tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan mari dekat kita. Malaikat akan datang penuh dalam rumah kita tu malaikat. Tapi waktu tu kita tak boleh bagi tahu pada siapa-siapa. Kalau kita boleh bagi tahu, kita akan bagi tahu ke anak-anak, aku nak mati ni, malaikat penuh rumah. Kalau nak panggil doktor, tak usah panggil, tak perlu, aku nak mati. Mengikut dalam sejarah umat ini, ada orang yang Allah Ta'ala beri kemuliaan, dia dapat kesan, dapat attack, malaikat mari. Allahu Akbar. Ada seorang doktor, Khalid Al-Jubair. Dia ni pakar bedah di hospital, tapi dia pendakwah. Pakar bedah, pendakwah, orang Arab. Ada seorang pemuda ni tertembak. Maknanya kawan dia duduk buru, tertembak, kena dia. Bawa ke hospital. Doktor di klinik bahagian kecemasan ni, kelang kabut ni. Pakar nak bagi oksigen, pakar nak bagi ubat macam-macam lah. Biasalah kerja doktor kan. Kata di pemuda ni, dia kata, "Ya doktor, la tut'ibu nafsak." Tak usah buat apa-apa dengan saya. Inni amut, aku nak mati. Inni la aral maut, aku nampak dah kematian. Masya Allah, tabarakallah. Buat rugi ubat, jangan kosek. Satu yang aku nak minta ayah aku masuk. Nak suruh ayah dia masuk. Panggil bapak dia, nak jumpa. Doktornya tak nak buat tindakan kecemasan, takut salah. Nak buat, budak ni kata, "Jangan, aku mati sekarang. Aku nampak dah kematian." Ada orang-orang yang Masya Allah, tabarakallah, Allah beri kepada dia karamat, kemuliaan, dia boleh kesan, boleh scan benda tu. Menariknya, bila mati budak ni, doktor panggil ayah dia, "Pakcik, sebelum kami serah mayat anak ni, kami nak dengar dulu apa rahsia, apa keamalan pemuda ini sampai Allah beri dia boleh kesan dia nak mati." Ayah dia pun duk mikir, biasa ya anak saya ni, taklah warak sangat. Tapi ni tapi ni kita kena tanda. Ni pelajar-pelajar kita ni tanda. Tapi dialah yang menjadi jam loceng kami. Masya Allah, tabar. Apa kerja dia? Jam loceng maknanya
Dialah tukang gerak ayah dia bangun tahajud. Dialah juru gerak keluarga dia bangun solat subuh. Orang boleh gerak orang bangun tahajud ni maknanya dia bangun tahajud dah. Nah, kalau dia tak semaya lagi tahajud macam nak gerak orang, nak kejut orang. Maka di sini kita dengar apa yang disebut oleh hadis tadi, syaraful mukmin qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seorang mulia seorang manusia itu dia duduk di mana? Duduk di qiyamul lail. Masya-Allah tabarak. Bangunlah tuan-tuan. Kita kadang-kadang fikir juga daripada waktu qiyamul lail bermula bila? Bila waktu qiyamul lail? Bermula selepas solat Isya sampai subuh. Berapa jam? Aja kira jaga. Berapa jam? Daripada Isya kita pukul 8 suku, kita solat Isya 8.30 habis. 8.30 sampai pukul 5.50. Berapa jam? 8 jam. Banyak sekali 8 jam. 8 jam kali dengan 60 minit, berapa ratus minit kita ada? Takkanlah nak bangun solat witir 3 rakaat tak ada masa. Subhanallah. Ini pasal itulah kita kadang-kadang kena banyak muhasabah, banyak motivasi diri kita. Ya Allah, ya Tuhanku, tak pernah sabar aku ni tak dijumpakan. Maka orang yang baik-baik bila nak mati, hadarahul maut busyira biridwanillah, malaikat akan datang. Dia kata la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mu terimalah khabar gembira dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kamu. Kita ni bukan Tuhan janji kan? Tanda surah Fussilat ayat 30. Dia mari bisik alla takhafu. Malaikat kata jangan takut. Jangan takut. Wah, dia buka hijab. Orang nak mati klik tengok hadaka manziluka, di sana tempat dudukmu. Dia buka pintu syurga. Pada waktu itu orang nak mati terus nak mati sebab ahabba liqa Allah, dia nak jumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Wala tahzanu, malaikat juga bisik la tahzanu, mu jangan duka cita, anakmu, keluargamu akan diuruskan, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Hasil daripada bila ayah tu baik, maknya salihah, anak Allah Ta'ala jaga. Sebagaimana kisah dalam suratul Kahfi kan, 2 orang anak yatim, harta dia Allah hantar mari Nabi Musa dengan Khidir semata-mata nak jaga apa dia? Harta 2 orang ni. Sebab apa? Wa kana abuhuma salihah, kerana ibu bapaknya orang soleh. Masya-Allah. Tuan-tuan, hari ni kita masalah. Kita duk ngadu sana sini, anak kita tak dengar kata. Kesalahan tu bukan bermula di bawah. Kata orang, keruhnya air bermula di kuala. Gitu ke bahasa pepatah. Air keruh ni mari mana? Mari di kuala. Anak dia tak dengar kata, mari di kita. Itu masalah. Patut itulah kalau anak kita buat masalah, kita jangan marah anak. Kita menangis dulu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan maksiat aku, dengan derhaka aku pada mak ayah aku dulu, mu jangan jadi anak aku ni sebagai balasan pada aku. Doa kita dengan Allah, biar kita menangis. Ada seorang ibu mari nak suruh kita, biasalah ustaz-ustaz ni kena buat air tawar lah, kena japi macam-macam. Kata masalah apa? Ni budak ni tak nak kata. Sedap dia, marah anak dia juga berapi depan kita. Kata sabar lu, nak marah anak pun marah rumah lah, dia marah depan ustaz. Kata nak tanya ustaz boleh? Kata sila. Kita mak tu dengan ibu bapaknya setara mana? Dengan mak ayah awak sendiri lagu mana? Tanya hak tu kat pakar tuyuk tak jawab dah. Baru dia insaf. Air ni kata orang, ikan busuk di kepala, air keruh di kuala. Maknanya kalau kita bermasalah, tak tahulah, kita pun tak korek lah, kahwin lari kau gana kau nak boleh anak. Jadi kita kata yang pentingnya para jemaah sekalian duduk situ. Maka bila orang ni nak mati, malaikat mari bisik, tempat dudukmu di syurga. Ketika itulah dia langsung nak mati, tak mau. Tapi kalau sebaliknya, na'udzubillah, tanda ayat ini dalam surah Fussilat ayat 30. Kalau orang tu orang tak baik pula, apa Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Wa man kariha liqa Allah, orang yang tak suka jumpa Allah Taala tu siapa? Iaitulah orang yang tidak baik. Bila tak baik nak mati, malaikat buka dia tengok tempat duduk neraka. Ketika itu dia tak mau mati.
roh dia akan lari balik masuk ke dalam tubuh malaikat. Ini dalam hadis yang menceritakan tentang ini, malaikat akan sentak roh orang yang tak memati ni, seperti seorang kamu tarik benang basah, tarik besi bercakuk gini dalam guni yang basah. Itu bandingan yang cukup menakutkan kita para jemaah sekalian. Allahu Akbar. Itulah Nabi sebut dalam hadis ini, riwayat oleh Imam Bukhari dan lain-lain. Para jemaah sekalian, hadis ini semuanya hadis yang sahih yang diriwayatkan kepada kita bahawa kita manusia yang baik akan nak mati sebagaimana para sahabat bila nak mati mereka gembira. Dia kata ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Orang gizaro sahabat nak mati gembira belaka nak mati, masya-Allah tabaraka. Tidak ada mikir anak kecil lagi tu. Nah. Baru kahwin ya. Orang perempuan ni anak pula kecil. Tak ada mikir. Semua gembira. Dia kata apa? Ghadan nalqal ahibah Muhammadan wa hizbah. Esok kita jumpa dengan orang-orang yang kami sayangi. Siapa dia? Muhammad dan sahabat-sahabat yang lain. Itu pasal sebab apa? Dia sudah busyra biridwanillah, mereka telah diberi khabar gembira bahawa mereka akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, kata di Imam Nawawi rahimahullahu taala, dikata bahawa manusia ni hidup, kita akan merasai kematian. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah tanda surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Bila seorang tak nak mati, mereka akan minta, ya rabbirji'un, ya Allah hantar balik semula ke dunia, nanti dulu, jangan mati lagi. La'alli a'malu salihan fima taraktu, mudah-mudahan aku boleh buat amal soleh yang aku tinggalkan. Masya-Allah tabarakallah. Boleh ke tak boleh kita? Boleh lagi bila sudah sampai peringkat nak mati, kita boleh minta tangguh dengan Allah Azza wa Jalla. Jawabnya, tidak ada sebarang penangguhan, waktu tangguh sudah tamat tempoh. Bahasa motivasi. Seorang ulama dia hantar jenazah ke kubur. Seorang ulama ni ulama salafus salih lah, senang. Kita nak sebut nama tak ingat. Sudah dihantar kubur, dia kumpul orang. Ini dia panggil talqinul hayah. Kita talqinkan orang hidup pada atas kubur ni. Hak talqin mayat tu cerita lain. Nah, senyap-senyap cakap dengan dia. Kita kena talqinkan orang hidup. Pasal tu dia antara tazkirah ni jangan lama. 10 minit cukup. 7 minit pun boleh. Kita kumpul keluarga si mati. Kita buat macam ustaz, tuan guru ni panggil. Dia kata, sahabat, sekarang ni kita telah selesai kebomikan jenazah. Kamu fikir sahabat kita ni nak apa sekarang dalam kubur? Allahu Akbar. Dia nak apa? Fikir. Dia kata nak balik semula ke dunia. Ni, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku nak buat amal soleh yang aku buat, kan? Dalam surah apa ni yang kita baca pagi tu, apa ni, wa aku minas salihin fa as-sadaqa wa aku minas salihin. Aku nak sedekah harta hak aku tinggal dulu, nak jadi orang soleh. Kata dia tuan guru, tuan syekh ni kata, saudara-saudara, sahabat kita dalam kubur, dia kata kalau boleh balik sekejap lagi nak tambah zikir, boleh balik sekejap lagi nak tambah ibadat, boleh balik sekejap ya dunia nak selesai hutang-hutang orang hak banyak, ataupun nak sedekah harta yang banyak kita tinggal, kan? Dia kata laqad fatathu, saudara kita dalam kubur ni telah tamat tempoh, sudah tidak valid lagi, dia punya expired date kata orang dah. Kita hidup atas dunia, nak tunggu apa lagi kita nak ibadat? Masya-Allah tabaraka. Menangis satu kubur. Sebab apa? Barulah kita terasa, jangan tunggu sampai di situ baru kita nak beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadatlah sekarang. Waktu kita Allah Taala beri satu hari satu malam, berapa tuan-tuan? 24 jam. Jak mula lagi 24 jam ni. 24 jam kalau dikali dengan 60 minit, jadi berapa? 24 jam kali dengan 60 minit, berapa jadi? Mana ahli matematik ni? Jawab kat nak dengar.
1440 minit. Betul? Ya. Kena ingat tu. Ingat sampai ke bila-bila dah. Bahawa minit kita ni tidak akan habis sampai bila-bila. 1440 minit. Sikit ke banyak? Banyak. Baik. Setakat ni, tuan-tuan dan puan-puan, isi 1440 minit ni bekalan untuk kita ke akhirat banyak mana? Sebut orang tu tak apa nak jawab dah tu. Nah. Solat berjamaah 5 waktu cukup? Alhamdulillah. Ahli-ahli masjid belakang ni kita berani kata. Nah. Kalau kita ceramah tempat di bandar, di dewa-dewa, tak apa-apa nak jawab. Ni pun lepas PKP ni pun, separuh jalan PKP ni ramai lagi tak mari masjid. Ada dua sebab tak mari masjid. Ana buat kajian sikit-sikit. Sebab yang pertama, dia kata dia tak selesa dengan sah. Oh, dia kata dia tak segi dah. Kita kata ni majlis fatwa dah lulus ni. Tak pakar majlis fatwa. Mana dia dengan majlis fatwa tu cerdik dia. Habis ni kita tak tahu apa dah ni. Nah. Yang kedua, ni bimbang ni, yang kedua ni. Hak sani jarang-jarang tu. Dia panggil hak kerah kepala tu biar dia. Yang kedua, dia pandai dah jadi tu imam. Kan dia waktu PKP pun dia berlatih jadi imam, dia panggil imam interim. Orang jenis jawatan interim ni payah nak letak. Kan? Dia kata dia pandai jadi imam, tak segi masjid. Ada juga perangai begitu. Dia WhatsApp dengan saya, dia kata, "Ustaz, dosa kau ya?" Dia kata tak boleh. Kita kena pergi masjid. Habis isteri tak mai jemaah, bawa pergi sekali dah, apa peliknya? Oh, budak-budak tak boleh bawa ke masjid kan. PKP punya mazhab ni tak boleh pergi masjid budak-budak. Kita kata tak apa. Awak mari solat masjid, lepas tu balik jadi imam di rumah pula. Boleh je. Tengok, kita jaga. Jaga waktu zikir pagi petang, jaga zikir pergerakan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita susun jadual ibadat kita, semua 24 jam itu al-ibadah, kita dapat beribadat kepada Allah Azza wa Jalla dengan baik. Sebab tu dalam surah Az-Zariyat ayat 56, tanda ayat Az-Zariyat 56, Allah kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tak jadikan jin dan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepada aku. 24 jam mengabdi diri. Bila nak kerja, bila nak pergi, kita kata Masya Allah tabarakallah, bagi kita mazhab Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua gerak kerja kita mesti duduk di bawah skop syariat. Ibadatlah tu. Pernah Nabi kita kata, makanan yang kamu suap ke mulut isterimu boleh pahala. Hatta suami duduk dengan isteri dia berpahala. Sahabat terkejut, suka-suka tu Rasulullah. Nabi kata kalau ni buat bukan isteri tidak berdosa. Buat dengan isteri, dengan kita niat nak menjinakkan nafsu. Kalau hak muda-muda lagi niat nak ramaikan zuriat, nak ramai kaum umat Muhammad, pejuang-pejuang Islam, semuanya boleh pahala belaka. Saya ingat tok guru kita bila syarah hadis pahala ni, dia kata kalau mu tahu dah pahala ke, banyaklah sikit. Nyebui ke dia. Senyum pok kita ni. Nak kata apa? Semua benda berpahala belaka, Masya Allah tabarakallah kan. Baik, kita jangan kata tidak berpahala. Baiklah, masa kita sangat terhad. Sekarang ni kita pergi kepada wasail. Apakah tip, cara-cara persiapan kita untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tahu dah tadi, kita nak jumpa Allah, ahabba lika Allah, kita nak jadi orang yang insya-Allah. Tuan-tuan doa siang dan malam, pagi dan petang, ya Allah jadikan Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah rezekikan kami dapat husnul khatimah. Amin kan. Mana kita nak mati, biar lidah boleh mengucap. Kita nak mati, kita nak malaikat mari bisik kata alla takhafu wa la tahzanu. Biar kita mati dalam keadaan senyum, sebab kita nampak di mana tempat kita akan pergi insya-Allah. Apakah persiapan? Tanda. Persiapan yang pertama, hendaklah kita jaga, wajib, bukan kata sunat, wajib mana? Mandatory. Kita kena jaga perkara yang difardukan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa dia perkara fardu? Tanda. Rukun Islam tu fardu tu. Yang pertama sekali, jaga 2 kalimah syahadah. Jaga tauhid. Jaga tauhid, jangan dirusak. Mana rusak tauhid kita? Tuan-tuan,
Tak ada benda atas dunia ni tak usah. Ada berlaku hak punah, kan? Dalam kitab Mestika Hadis. Ada jadual masjid kita ni ngaji Mestika Hadis. Ada. Kalau tak ada kena masuk. Jilid yang pertama di bawah tajuk Rukun Iman. Bab yang terakhir, kewajipan menjaga tauhid, dia menyenaraikan kepada kita lebih daripada 50 perkara yang merosakkan iman. Kadang-kadang benda simple ya. Kita tengok orang ni makan, jilat jari. Kenapa jilat jari tu? Nabi suruh. Apa Nabi suruh macam kucing. Orang ni kena mengucap semula. Masya-Allah tabarakallah. Apalagi kalau benda besar-besar. Hari ni geng liberal tak malu-malu mempertikaikan sebahagian daripada undang-undang syariat. Apa ni pesaka-pesaka ni? Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1 kan? Allah pun tidak adil juga. Hei, orang lagu ni nak kata apa? Baru minggu lepas JAKIM keluar satu kenyataan, Nabi Melayu ada lagi. Masya Allah. Ingat Nabi Melayu dulu lama dah tak ada. Muncul lagi orang tu juga, tua dah dia. Kita kata Masya Allah tabarakallah. Sebab itulah penyakit dalam Islam ni, dia ada penyakit kecil manis ni, biasa doktor tak bagi ubat dah, potong kaki. Sepatutnya kes-kes macam ni tak boleh sipai dah atas dunia ni. Sipai dia berjadi. Kata di para ulama, ajaran sesat ni seperti api dalam sekam. Ni orang buat padi, api dalam sekam. Dia mari kering molek, mari angin, berasak pula. Lagi itulah perangai. Senyap lama timbul balik. Mana kewajipan yang pertama, tanda tuan-tuan, menjaga perkara yang difardukan oleh Allah, kita letak di situ, iaitulah semua rukun Islam mesti dijaga. Bermula daripada syahadah, jaga solat kita yang wajib. Ni ada setengah orang ni, dia jaga hak sunat lebih pada hak wajib. Ada ke tak ada? Anda jumpa dengan satu orang lepas Ramadan, bukan Ramadan PKP lah, Ramadan dulu. Dia kata, Ustaz, Alhamdulillah, saya tahu ni tak miss tarawih 30 malam di masjid. Kita kata Alhamdulillah, hani'alak, tahniah suara. Kita pun nak konsep dia sikit. Betul ke dia ni? Kata waktu solat Jumaat 5 waktu cukup. Dia celik mata. Subuh yang adanya dengan Isya, hak lain tak. Kita kata Masya Allah. Sepatutnya yang dijaga, yang kita boleh berbangga bila kita jaga yang fardu. Tak pergi solat tarawih, tak masuk neraka. Tapi rugilah, jangan kata tak. Ustaz ni macam kecil lah. Pada tu saya baiki sikit kata-kata betul, tapi nak suruh jadi semangat, kan? Amalan sunat buat boleh pahala. Kalau tak buat tak berdosa. Dalam kitab kita mengaji tak berdosa. Betul tu. Hak sunat kalau tak buat tak berdosa. Tapi dalam bahasa motivasi kita kena tukar tiun sikit. Sunat buat boleh pahala, tak buat apa? Rugi, kata dia. Tak buat baru serok. Aku ni maya sunat dak lagi ni. Sunat rugi. Biar mari rang dalam hati kita ni perkataan rugi pahala. Masya Allah tabarakallah. Yang pertama, jaga yang fardu. Tuan-tuan ingatlah, yang fardu ni kan yang utama sekali lah. Jaga yang fardu. Kemudian memperbanyakkan yang sunat. Boleh. Jaga fardu dan memperbanyakkan amalan sunat. Pasal apa banyak amalan sunat? Tanda tuan-tuan. Sebab kata di para ulama, amalan sunat yang membezakan di antara kita sesama ahli ibadat. Amalan sunat membezakan antara kita sama-sama ahli ibadat. Kita kata Muhammad dengan Abdullah ni kak, memang tak tinggal mari masjid, ada sentiasa. Tapi yang membezakan dua orang ni apa dia? Muhammad nak turun daripada rumah siap dengan berwuduk. Wudu, duduk atas mutu tegak subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Siapa tak pakai mutu, tahiyatul masjid. Ataupun orang azan dah, sunat qabliyah. Sudah zikir, duduk sah depan. Sudah solat, zikir pula lepas solat. Malam ni insya-Allah kita ijazah zikir lepas solat. Insya-Allah. Nak kapih ni. Sudah zikir, siap semua, tok imam bangun, kita semaya sunat, baru balik. Besar tak usah pahala. Nabi kata siapa dia berwuduk di rumah dia keluar rumah dengan niat nak pergi solat, pahala malaikat sudah tulis, dia panggil check in ibadah. Sudah dikira solat pahala dia. Siapa dia balik? Masya-Allah tabarakallah.
Hak sore lagi ni pula boleh-boleh duk atas motor perak bui sepatai dulu. Ha. Siapa-siapa dekat masjid pung lepas dah lah batal. Siapa lepas pergi motor je. Buah siapa orang rebel. Orang rebel weh pergi ambil semaya. Tok naik juga kau belia. Oi komak baru naik ujung-ujung. Sama tak sama dua tu. Ahli masjid tu tak miss. Ha, nak kata mana? Itulah dia kata amalan sunat membezakan di antara kita ahli masjid, kita ahli ibadat, amalan sunat. Jangan esok di akhirat esok jangan komplain. Kita dua ke AJK. AJK masjid marah ke AJK pula. Tarik balik. Kita dua ke ahli masjid ni. Nah. Apa je demo boleh duduk atas kita duduk bawah ni? Mari buah. Kita mari beribadat. Masya-Allah berbeza. Beza tak beza? Alhamdulillah. Baik, panjang cerita ni kita pergi. Yang kedua pula. Tanda. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu al-iktsar min zikril maut, sentiasa mengingati kematian. Kena ingat semua, kita yang mati jangan lupa. Yang mati jangan lupa. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi kata kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Di awal Islam dulu Nabi tak pernah pergi ziarah kubur. Sebab puak-puak jahiliah ni dia pergi ziarah kubur, dia duduk meratap tangis situ. Oh, jadi Nabi kata jangan pergi. Kita nak cut sikit. Kalau sama Covid ni dia panggil nak putuskan apa dia tu? Jangkitan. Nabi nak putuskan perangai jahiliah tu, Nabi kata jangan pergi ziarah kubur. Lama mantap molek dah akidah kemas. Nabi kata ala fazuruha. Sekarang disunatkan ziarah kubur. Fa innahu, dengan ziarah kubur ini boleh melembutkan hati. Tanda tuan-tuan. Faedah ziarah kubur yang pertama yuraqil qalb, melembutkan hati. Satu, boleh mengalirkan air mata. Dan boleh mengingatkan kita kepada akhirat. Ini matlamat ziarah kubur. Matlamat ziarah kubur melembutkan hati, mengalirkan air mata. Cuma hari ni ada orang komen, dia kata ustaz tak apa jadi lah ni pergi ziarah kubur. Kenapa? Kita kata boleh jadi sebab kita pergi ramai-ramai. Suka-suka jadi. Bangun ni atas kubur pula besar-besar, comel-comel. Ada setengah tu pasal lapu berkelip atas kubur, nak ingat mati lah ke mana? Duk mikir kata kubur dia comel pada rumah kita pula. Jadi saya duk kaji tengok, tanya ustaz-ustaz kita, dia kata ada satu cara nak memanfaatkan ziarah kubur, kita jangan pergi ramai-ramai. Di sore, eloknya kita pergi tengah malam. Mana nak kanyak pergi tengah malam. Gisnya malam. Kalau bahasa takut gak, enjin motor jangan matilah, berhenti tepi pagar ya dah. Baca salam. Assalamualaikum ya darakum wa inna insya. Tuan-tuan, kita coba pergi. Bila kita baca bagi salam, dengan kita perasaan, kita akan menangis. Renung ya kubur tengok, di hari ni dia masuk, boleh jadi esok aku duduk situ. Kalau aku duduk situ, apa dia persiapan yang aku bawa? Ketika itu kita boleh memikir, ya Rabbi ya Karim ya Allah. Ini Nabi kata ziarah kubur ni boleh mengingatkan kita kepada akhirat. Masya-Allah tabarakallah. Maka kerana itu Nabi kata aksiru zikra hadimil lazat, hendaklah kamu banyak mengingati benda yang memutuskan kelazatan. Ingat mati. Kata di Abu Darda, dengar ni, tulis kata-kata sahabat yang besar. Dia kata man aksara min zikril maut, siapa dia banyak ingat ke mati, qalla hasaduhu, dia tak banyak hasad orang. Kita nak berdeki apa? Dia tu kaya masuk kubur juga. Kau tak masuk kubur? Masuk juga. Kalau dia masuk kubur, harta dia bawa tu harta halal, alhamdulillah. Bawa harta haram, buat nyanyi ke dia. Baik aku miskin, tak banyak masalah. Dalam hadis Al-Imam An-Nawawi bawa dalam kitab Zuhud, Riyadhus Salihin, dia bawa beberapa hadis mengatakan bahawa orang miskin sampai dulu ke syurga mendahului orang kaya 500 tahun. Laju dia pergi. Sebab tak ada benda nak cek. Kastai nak buka berapa tak ada benda. Orang kaya banyak. Mau ambil mana, buat gimana. Dua soalan ni kalau lepas masuk dalam syurga, dia paling tinggi darjat sebab infak dia banyak kan. Jangan kata terus jadi kaya lah, kena jadi kaya, tapi kaya yang halal. Abu Darda kata siapa dia banyak ingat mati, qalla hasaduhu, akan kuranglah sifat hasad dia tak ada.
Wa qalla farahuhu, tak banyaklah dia tu happy, gembira sangat, tidak banyak. Oh, tak boleh gembira nak kita? Boleh. Kenapa kata tidak boleh gembira? Seorang sahabat nama dia Hanzalah. Hanzalah ni dia duduk rumah dia menangis. Dia kata nafaqah Hanzalah, munafik dah Hanzalah ni. Dia pun tak puas hati nak pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tengah jalan jumpa Sayyidina Abu Bakar. Dia kata nak gimana Hanzalah? Dia kata aku ni masa duduk depan Nabi berasa ingat benar kau mati, takut kau neraka ni kat begini. Balik rumah jumpa dengan isteri, jumpa dengan anak, berasa tak ingat kau mati. Sudah. Munafik dah Hanzalah ni. Dia kata tak boleh macam ni. Kita pergi jumpa tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ya Hanzalah, kalau betul mu lagu ni kan, malaikat akan mari bersalah denganmu ni, masya-Allah tabarakallah. Nabi kata sa'atan fa sa'atan. Kita kena bagi masa, waktu kita bermunajat, waktu kita bangun tengah malam senyap-senyap dengan Allah Azza wa Jalla, kita menangis. Waktu kita duduk dengan isteri, jangan duduk menangis ketika tu. Jadi kaya buruklah kawan tu pun jadi macam Abu Darda kan. Sahabat pergi rumah dia, sebeh habis ni Abu Darda. Orang tanya dia, kenapa kamu ni? Ummu Darda kenapa macam ni pakaian? Dia kata Abu Darda tu tak cara orang roh dia tu. Pak jadi wali seorang dia. Maka Salman nasihat kepada Abu Darda, tak boleh macam ni. Inna li nafsika alaik. Mu ada hak tanggungjawab, keluargamu juga ada hak tanggungjawab. Jadi kita masing-masing ada tanggungjawab. Ya. Bukan bermakna bila ingat mati kau pakai tak makan minum lah. Baik. Yang ketiga tanda tuan-tuan. Yang ketiga al-istida' lil mauti bit taubatis sadiqah. Kita kena mula orang betul-betul ingat takut ke mati, iaitulah dia kena bermula dengan taubat. Nak taubat berapa kita ni? Tuan-tuan dan puan-puan, jangan kata kita ni tak ada dosa. Manusia yang tak berdosa atas dunia ni siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia panggil maksum, dia yang tak berdosa. Orang lain ada berlaku dosa. Walaupun Nabi tak berdosa, tapi dia ajar kepada kita, ini kata Nabi, aku minta ampun, istighfar, taubat Allah Ta'ala 70 kali, ada riwayat kata 100 kali. Pasal nak ajar kepada kita para jemaah sekalian supaya sentiasa kita bertaubat. Allah Ta'ala perintah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Ya Allah, ya wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat yang benar. Kata di Ibnu Katsir, apa makna taubatan nasuha? Tanda pelajar-pelajar. Taubatan nasuha ni masalah taubatan sadiqatan. Kita menyesal sungguh-sungguh. Kata di Imam Nawawi kata, syarat nak bertaubat. Syarat nak bertaubat, yang pertama sekali tinggalkan dosa yang kita buat tu. Aku taubat dah ni, tapi buat lagi. Itu tidak taubat lagi tu. Dia panggil taubat ulu golok. Sudah taubat buat pula tak jadi. Jangan main ulu golok gini. Yang pertama, tinggalkan maksiat. Tapi selagi duduk dalam maksiat kita taubat, bukan taubat. Taubat tak betul, tidak nasuha. Yang kedua, an-nadam, menyesali. Dalam hadis kata an-nadamu taubah. Menyesal itu taubat. Menyesal aku ya Rabbi ya Karim ya Allah. Setiap kali kita ingat dosa kita lepas, ngalir air mata. Kita begal kita nak bangun tengah malam nak suruh keluar air mata, kita ribai balik dosa kita lepas. Aku dulu gini-gini. Jangan bagi tahu pada siapa-siapa. Bahkan waktu kita munajat tu eloknya suami bilik lain, isteri bilik lain. Jangan duduk sekali. Suruh doa, aku doa ni muami belakang. Suruh bini amin. Amin bini dengar. Ya Allah ya Tuhan aku dulu gini sebut dosa lepas. Bini ngili kepala belakang. Berat juga kau aji aku ni. Jangan dedahkan rahsia kita. Rahsia kita bainaka wa bainallah. Di antara kita dengan Allah, jangan beritahu kepada manusia. Tak usah. Anak cukup tak selesa benar. Ada setengah orang tu dia mari waktu pergi haji, dia mari jumpa kita ustaz. Kata ya, saya dulu jahiliah kata. Kata hebat dia. Dia mengaku dia dulu jahiliah. Mana lo ni wali ni sebab bagi Mekah. Kat kita pun kosek saja. Oh jahiliah dulu awak. Ya. Dah kau jumpa dengan gemuluh Abu Jahal ni. Dia kata tak dah lah zaman dulu. Kita kata jangan nisbahkan diri kita kepada zaman yang cukup
jelek, cukup keji. Bila sebut jahiliah nak ada berlaku minum arak, zina, bunuh anak hidup-hidup, kenak korang. Jadi kita kalaulah nak sebut sikit pun kita kata alhamdulillah ustaz doakan saya terus istiqamah dah. Dulu adalah gitu-gitulah lara sikit. Jadi taklah nampak berat sangat. Ni sebut jahiliah dekat dalam kepala kita senara adalah ada belakang tu situ tu. Jangan sebut benda tak baik. Jangan dirahsia. Jangan buka rahsia. Jadi yang ketiga kita al-azmu, kita mesti berazam tak akan buat dah benda tu. Baik. Andainya orang ni lepas taubat, contohnya dia taubat Mekah, comel dah. Siap molek. Kata Imam Nawawi, tak semestinya orang bertaubat tu dia jadi wali, jadi malaikat. Taubat dosa dah, lah, tak syarat. Mungkin balik 5 bulan istiqamah, masuk bulan yang kena jumpa geng-geng dia, apa ni? Wa iza khalau ila syayatinihim, jumpa ngepok setan di hak zaman dulu, usah balik. Taubat pula. Tidak jadi masalah. Pintu taubat tersata terbuka sehingga bila? Sehingga nyawa dihalku. Matahari naik ke belah barat. Baik. Tambah lagi satu, sekiranya kita nak bertaubat daripada hak orang. Tanda ni. Kita ambil hak orang, tak cukup dengan hidup tu yak Mekah. Mu tipu bagi orang, patut pergi di Mekah. Ni ada setengah orang ni, berhutang dengan orang tak mudah. Beratus ribu dia hutang. Tapi kat begini, ambil gambar selfie depan Kaabah. Alhamdulillah baru sudah bermunajat depan Kaabah. Tuan hutang tengok bahasa menatan ni dia kata. Ni bukan orang dah ni. Menunaikan hak orang itu wajib. Pergi Mekah sunat. Mana dulu? Jangan main-main, jangan bodoh mudah-mudah. Kalau pergi Mekah tuan hapus belaka dosa hak orang, sedap. Tipu-tipu orang apa hidup Mekah boleh setahun dah. Juta-juta dah biti. Sewa hotel setahun tak habis lagi duit juta. Ya. Maka hak orang kena hantar balik. Tak kira lah apa dia hak orang tu. Kita ambil duit orang ke, kita apa-apa benda kita kena pada orang, mesti kita kena hantar balik. Kalau tidak, tak padan dengan kita duduk istighfar. Tak cukup. Itu syarat, 4 syarat taubat. Alhamdulillah. Maka kita kena pergi pula kepada di antara tanda-tanda qabulut taubah. Ini menarik. Di antara tanda Allah Taala qabul taubat kita, iaitulah selepas kita bertaubat tu keadaan kita lebih baik daripada sebelumnya. Baik. Mana kalau dulu kalau masjid tak apa jinak di masjid, lah ni kita jinak lah. Pergi masjid, alhamdulillah, kan. Kemudian hati kita ni sentiasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ya Tuhanku, dosa-dosa aku hak lepas ni ampunlah. Jadi kita sentiasa ulang balik permohonan. Pasal tu setengah ulama kata orang yang pernah berdosa, taubat dia lebih kuat daripada taubat orang tak berdosa. Sebab kita kalau tak berdosa, dia tak tahu dia nak cuit di mana. Tapi orang berdosa, dia tahu dia berdosa, bersalah. Maknanya sebut dia dosa dia akan insaf. Dia akan lebih terasa kerdilnya di hadapan Allah Azza wa Jalla, kan. Maka itu dia panggil sentiasa takut. Yang ketiga, hati kita sentiasalah ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang keempat, al-iksar, kena banyak istighfar, banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya muqallibal qulub, baca doa. Sentiasa. Baik, kita pergi kepada itu tanda qabul taubat kita ya. Sentiasa takut, lidah sentiasa istighfar. Kita pergi kepada tip yang keempat, iaitulah husnuzan. Nalah kita sentiasa bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla bila kita nak mati. Ini kita bimbang kadang-kadang. Ada orang ni sudah sakit berat dia. Bila kita pergi jumpa dia, aku ni tak ada harapan dah. Tuhan nak ampun dosa aku. Ini permainan syaitan. Yang betulnya, nak kata Nabi, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yusinu dzanna billah. Jangan kamu mati kecuali kita bersangka baik. Ibadat yang kita buat, istighfar yang kita ucap, taubat yang kita lakukan itu, insya-Allah Tuhan dah kabulkan. Allah Taala Maha Kaya. Masa sudah tidak ada. Kita nak pergi mana lagi? Duduk jelepek atas tikar, duduk di atas katil, waya penuh dah ni. Ketika itu kita mengharapkan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Dia panggil husnuzan billah. Jangan putus harap, sebab putus harap itu permainan syaitan. Yang kelima, kita sentiasa mengingati azab kubur.
ingat kepada nikmatnya, ingat kepada bangkit semula di mahsyar. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak keluar satu perkataan, tidak tulis satu tulisan kecuali ada malaikat yang mencatat. Kalau kita ingat sini, insya-Allah Facebook kita aman damai. Kita main Facebook lah ni. Tak nak main bola tak nampak. Lah ni kalau kita baca Facebook, Allahu akbar, bahasa apa yang tidak digunakan. Hak dia tak suka, habis dia katok. Orang panggil cincai lumak. Tak ada bahasa yang tidak dihamburkan. Ini bahasa kita. Jadi kalau kita tengok, kita nak tulis 4 kali kita memikir. Tulis saya aku ni memberi manfaat kepada aku di akhirat atau tidak? Kalau tidak, tutup, tak usah tulis. Sama juga kita ni, jumpa benda orang atas share belaka. Jangan. Ada benda yang bermanfaat, ada benda tak bermanfaat, ada benda betul, ada benda banyak benda tak betul. Jangan dia buat. Maka kita sentiasa ingat kepada masa depan kita yang panjang, yang jauh. Semoga kita selamat, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, yang terakhir berapa dah kita ni? 5 dah. Yang terakhirlah kita ambil setakat itu dulu. Yang keenam, kena sentiasa istiqamah dengan melakukan kebaikan, bersahabat dengan orang-orang yang baik, dan sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita cari kawan-kawan kita yang baik. La tusahib illa mu'minan, kata Nabi, mu jangan bersahabat kecuali orang baik, dan jangan makanan yang kamu sedia kecuali taqi, orang yang baik. Itulah di antara tip yang kita dapat. Dan ini salah satu daripada isti'dad li liqa'illah, salah satu daripada kita buat persiapan untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi setakat itu dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.